Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, saya hairan kenapa begini ramai orang datang. Pilihan raya belum ada lagi, tapi kita begitu berminat dengan keadaan dalam negara kita sehingga kita sanggup berkumpul dengan begini ramai di tempat ini pada malam ini. Tempat ini ialah di Sungai Kurus. Oh, Slim River. Slim Kui lah. River sungai, Slim River jadi Sungai Kui. Di Alor ada Sungai Korok. Dia nak kata korek tak boleh, dia kata korok. Alhamdulillah, negara kita ini mempunyai rakyat yang prihatin. Mereka sedar bahawa keadaan dalam negara kita ini amat luar biasa, pelik. Kalau dulu kita tunggu sehingga ada pilihan raya diisytihar baru kita berkempen. Tetapi kerana keadaan dalam negara kita ini begitu buruk sehingga kita terpaksa berkempen berbulan-bulan sebelum ada pilihan raya. Kenapa? Kerana kita prihatin. Kita sedar akan masalah dalam negara kita dan kita nak betulkan keadaan ini. Sebab itulah saya yakin ramai yang hadir di tempat ini pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya keadaan cukup pelik dalam negara kita. Sebabnya ialah kerana kita amalkan sistem demokrasi. Kita pilih pemimpin untuk mentadbir negara mengikut undang-undang negara. Tetapi kita dapati bahawa pemimpin yang kita pilih untuk mentadbir negara berpendapat bahawa selain daripada mentadbir, kuasa yang dapat kepada Perdana Menteri boleh diguna untuk mencuri duit. Ini pelik sekali. Saya jumpa dengan Datuk Sri Najib kerana banyak orang desak saya supaya nasihat Datuk Sri Najib. Saya cubalah nasihat Datuk Sri Najib. Tetapi dia kata kepada saya, tak payah buat. Kita tak payah berkhidmat untuk rakyat. Kalau kita ada duit, kita boleh beli rakyat. Dalam pilihan raya, kita bagi duit, rakyat akan sokong kita. Itulah pendapat Datuk Sri Najib. Tetapi Perdana Menteri tak banyak duit. Gaji dia bukanlah besar sangat. Saya pun tahu gaji Perdana Menteri tak besar. Dia nak bagi duit kepada berjuta-juta orang ni, nak cari duit di mana? Saya pun heran. Rupa-rupanya dia nak curi duit. Sebab itulah dia tubuh syarikat 1MDB. Dan dia pinjam, syarikat ini pinjam 42 bilion ringgit. Payah kita nak fikir apa dia 42 bilion ringgit. Saya cuba nak ukur banyak mana 42 bilion ringgit. Kalau kita fikir bahawa 1 million ringgit boleh diisi dalam sebuah lori kecil, 42 bilion ringgit bermakna 42,000 lori kecil. Wah, bukan main banyak dia pinjam. Tak apalah, saya ingat dia pinjam pasal dia nak melabur untuk mendapat keuntungan bagi negara. Rupa-rupanya bukan nak melabur, nak mencuri. Inilah
yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Dia dah curi duit berbilion-bilion ringgit, bagi kepada anak tiri dia, bagi kepada Jolo, bagi kepada Rosmah Mansor. Duit yang dia curi, sebahagian dia guna untuk nak beli, nak tumbuk rusuk rakyat supaya sokong dia. Sokong dia, dia menang, dia curi lagi lah. Inilah Datuk Seri Najib. Kita di sini heran, sementara di negara lain cerita macam-macam berkenaan dengan Datuk Seri Najib curi duit. Tapi di Malaysia ni, surat khabar, utusan, Straits Times, berita harian, tak ada lapor apa pun. Seolah-olah tak ada pencurian berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, ini cukup pelik. Sebab apa? Sebab apa tak ada laporan? Sebabnya pasal Najib dah cukup polis dan orang lain semua, pegawai-pegawai kerajaan dipaksa jangan bercakap berdekaan dengan 1MDB dan duit yang banyak yang sudah hilang. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai daripada kita tak begitu terasa duit kita hilang, kerana duit ini kita ingat Perdana Menteri tentulah curi duit. Dr. Mahathir dulu pun tentu curi duit. Tak ada bukti, tapi tak ada bukti, tak mana kita beritahu dia sembunyi. Itu cerita orang. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia kata, dulu dunia tak pernah kata Perdana Menteri Malaysia curi duit. Waktu saya waktu Tun Hussein, waktu Tun Razak, waktu Tunku Abdul Rahman, pernahkah kita dengar cerita kapal layar bernilai 1 bilion ringgit dirampas oleh Amerika Syarikat? Pernah kita dengar tak? Tak ada. Baru kali ini kita dengar kapal Indonesia tangkap kapal kita, serak dia rampas kapal kita. Dan dia lepas itu dia cerita berkenaan dengan wang yang diselewengkan oleh Datuk Seri Najib. Minta maaf lah, pasal batuk sikit. Saya cakap pelan-pelan lah. Boleh ya? Tak pernah berlaku di zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein, zaman saya pun tak pernah berlaku Indonesia Indonesia buat laporan Perdana Menteri Malaysia curi duit. Tak ada, Najib tak kata apa pun. Sepatutnya dia katalah, Widodo, janganlah kata macam tu kat saya tak buat. Di sini dia kata tak buat, tapi bila Indonesia kata dia buat, dia tak kata apa pun. Bermakna bahawa di sini pasal kena tekan. Di Indonesia, dia nak kata apa, dia boleh kata. Kalau tak betul dia kata, boleh ambil tindakan undang-undang. Tetapi tak ada tindakan undang-undang yang diambil.
Kerana apa yang Indonesia kata itu betul. Najib curi duit. Walaupun ramai daripada orang kita tak berapa percaya, tapi kita mempunyai Perdana Menteri yang mencuri. Kita boleh banggakah? Tak malukah kita? Ada Perdana Menteri pencuri. Siapa kata pencuri? Indonesia kata pencuri, Amerika kata pencuri, Singapura kata pencuri, Switzerland kata pencuri. Tapi di Malaysia, cukup baik. Dia hantar berapa kampik berai kepada orang asli di sini. Ya, itulah cara dia nak padam nama busuk yang telah dia cipta bagi dirinya sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada ramai daripada kita bahawa kalau dia curi bukan kita nak terlibat. Yang tu memanglah Perdana Menteri curi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kerana dia curi duit, sekarang ini kita dapati duit tak cukup untuk mentadbir negara. Sekarang ini ubat kita kena beli. Dulu bagi beasiswa banyak kepada anak kita, tak bagi dah. Masuk dalam universiti pun dia kurang. Macam-macam allowance yang dulu kita dapat tak bagi. Petrol punya subsidi tak ada. Sebaliknya ada apa? Ada GST. Kononnya tak cukup duit, kena kutip GST. Dan GST ini kena kepada semua orang. Kerana GST ini menyebabkan kos sara hidup meningkat. Dan ramai daripada kita yang rugi banyak, kedai-kedai terpaksa tutup pasal GST. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kerajaan mempunyai duit yang cukup banyak berbanding dengan dahulu. Kutipan cukai oleh kerajaan sekarang ini 4 kali ganda lebih banyak daripada masa saya dulu. Dulu kita dapat 50 bilion ringgit cukai tiap-tiap tahun. Tetapi sekarang 220 bilion ringgit. Sepatutnya dah cukuplah duit. Tetapi nak kena ada GST lagi. Dah kutip dah banyak, minta lagi. Dan dah minta dah banyak dapat pun masih tak cukup duit untuk tadbir negara. Ini semua disebabkan oleh penyelewengan dalam mentadbir negara, mengurus keuangan negara. Duit yang dapat kepada kerajaan dibelanja untuk nak dapat sokongan daripada rakyat. Di mana-mana sajalah ni dekat dengan pilihan raya, macam-macam cara dibuat. Ada cabutan nombor bertuah. Di Langkawi ada cabutan nombor bertuah. Siapa menang boleh dapat motosikal. Boleh 5 biji motosikal bawa. Dan macam-macam lain bawa. Tapi yang malangnya, tak ramai orang hadir. Tiap-tiap orang dapat sampai 3 hadiah. Pasal orang tak ada banyak, hadiah lebih banyak daripada orang. Inilah caranya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita terpengaruh dengan rasuah, dengan pemberian wang oleh Datuk Seri Najib ni. Bukan saja dia bagi wang, dia janji nak bagi. Felda akan dapat, tiap-tiap seorang orang Felda akan dapat RM25,000. Janji aja, tapi buat tak pernah. Kita tahu daripada dulu pun dia buat janji, tak ada duit yang dia bawa. Di Langkawi dia janji 3 tahun sudah, dia janji nak bagi 5 bilion ringgit, 1 bilion tiap-tiap tahun. Sampai sekarang ni 1 duit pun tak dapat. Inilah janji Datuk Seri Najib. Jadi orang-orang Perda jangan harap sangatlah
kononnya dia nak bagi RM25,000 tiap-tiap seorang. Sebaliknya orang Felda akan tanggung beban yang banyak, dan tanah mereka, kalau Najib menang, tanah mereka akan tinggal tergadai dan sama dirampas oleh Datuk Seri Najib. Orang-orang asli juga akan terinaya, kerana sekarang ni kita dapati kerana kegiatan bermacam-macam kegiatan sebagai pembalakan dan sebagainya telah mengotorkan air dalam sungai, sehingga saya dengar kata timun pun dah jadi pendek dah, tak panjang macam dulu. Inilah apa yang terjadi kerana pembangunan gunungnya untuk orang asli. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah ada manifesto, iaitu janji-janji berkenaan dengan apa yang kita akan lakukan. Kita membuat banyak janji, tetapi kita tidak janji benda yang kita tak boleh lakukan. Kita akan buat apa yang kita mampu saja, yang kita janji. Kita akan hapuskan GST. Kata Najib, kalau hapuskan GST, kerajaan tak ada duit. Tapi dulu tak ada GST, kita bangun negara kita dengan pesat. Kita bina Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Kita bina lapangan terbang baru di Sepang. Kita bina pelabuhan barat di Port Kelang. Kita bina macam-macam, termasuk jembatan ke Pulau Pinang. Tapi masa tu kita tak duit banyak, tapi kita boleh buat, tak hutang. Tetapi sekarang ini duit bukan main banyak, tak boleh buat, kena hutang. Baru-baru ini Najib hutang 55 bilion ringgit, iaitu 55,000 lori kecil isi duit. Itulah yang dia pinjam. Kononnya nak buat landasan kereta api Pantai Timur. Tuan-tuan dan puan-puan, landasan kereta api Pantai Barat yang ada 100 tahun lebih tak pernah untung, tak pernah boleh dapat untung. Selalunya kerajaan kena bantu. Ini nak buat di Pantai Timur. Pantai Timur ni kita tahu orang tak ramai, barang dagangan pun tak banyak. Siapa yang nak guna? Macam mana nak dapat duit? Bolehkah dapat keuntungan nak bayar balik hutang? Hutang 55 bilion. Kita tak boleh bayar balik. Tapi pasal apa dia nak hutang? Pasal dia nak sauk duit lah. Itulah tujuan dia. Sebenarnya kos lapangan ni, landasan kereta api ini cuma 30 ataupun 35 bilion saja. Tapi dia pinjam 55 bilion. Pinjam lebih daripada keperluan pembangunan dia, sebab dia nak balas duit. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib ni tak boleh tengok duit. Dia nampak duit EPF, balai. Duit KWAP, balai. Duit tabung haji, balai. Lepas tu dia sedar bahawa bank negara pun ada duit. Tetapi macam mana dia nak curi duit bank? Mudah. Dia jual tanah kepada bank negara 2 bilion ringgit. Nak buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, duit 2 bilion itu dia sauk. Tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh jual tanah kerajaan kepada 1MDB dengan harga yang cukup murah. Tanah di Jalan Tun Razak dia jual kepada 1MDB dengan harga RM60 satu kaki persegi.
Dan 1MDB jual kepada tabung haji dengan harga RM3,000 satu kaki persegi. Itulah cara dia samun duit kerajaan. Beli tanah dengan harga yang murah, lepas itu jual dengan harga yang cukup tinggi. Ini cara-cara Najib. Dia nampak saja ada duit di mana-mana, dia cari jalan macam mana nak sapu duit itu. Duit Felda umpamanya. Felda ini adalah satu perancangan luar biasa. Ia adalah ladang yang terbesar sekali dalam dunia. 2 million acre semua. Tetapi dia nampak tanah ini duduk begitu saja, maka dia gadai tanah, dapat duit, belanja buat FGV dan jual share saham pula kepada peneroka. Peneroka pun belilah. Dia janji walaupun peneroka beli saham dengan harga RM4.80 satu saham, tapi dia kata akan naik saham ini kepada RM10 pada satu saham. Dan bila sampai RM10 satu saham, semua peneroka akan jadi milioner. Mana boleh RM10 tak boleh jadi milioner lagi. Tetapi dia janji, dia boleh janji macam-macam. Dia janji sekarang ni harga saham dah jatuh kepada RM1.09 dan semua peneroka rugi. Di masa yang sama, duit yang dia dapat daripada menggadai tanah Felda sekarang ini sudah pun hilang. Ada yang beli hotel di London dengan harga yang lebih mahal, ada duit yang diselewengkan dan macam-macam lagi lah. Jadi ini dia tak boleh nampak Felda ini tanpa nak cari jalan nak curi. Dan kalau biar dia jadi Perdana Menteri lagi, dia akan curi segala-galanya dan dia jual. Baru-baru ini pasal dia nak bayar hutang tak boleh, dia jual tanah di Pulau Pinang dan di Port Klang sebanyak RM600 million. Pasal apa? Pasal nak bayar hutang kepada orang Arab. Habis tanah kita dijual. Esok kita tak ada tanah lagi. Dan bila kita tak ada tanah lagi, habislah punca pencarian kita. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah Datuk Seri Najib. Kita pernah ada banyak Perdana Menteri, tapi tak ada satu pun yang semacam Datuk Seri Najib ini. Dia adalah pencuri, penyangak, penyamun, perombak, lanun, semua ini. Lanun darat, laut pun ada juga. Dia ada kapal layang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sebab itu kita mesti jatuhkan Najib. Jangan bagi dia terus jadi Perdana Menteri. Kita nak ada pilihan raya, saya fikir tak lama lagi lah. Dan pilihan raya ini pun dia nak tipu. Dia tak boleh menang tanpa menipu. Macam mana dia nak tipu? Yang pertamanya, senarai pengundi dia sudah tukar sampai jadi pelik. Senarai pengundi, ada orang nama Fatimah binti Ismail, 900 orang, umur sama, duduk di negeri-negeri lain. Ada rumah yang ada orang duduk, alamat bagi 70 orang sebuah rumah. Ini bohong. Ada alamat yang tak penuh sampai beribu-ribu. Sebenarnya 3.9 ribu nama dalam senarai pengundi itu tak betul. Tetapi bila kita buat dakwaan, dia tak peduli. PKR kata tak boleh ubah. Iaitu yang pertama. Yang kedua, dia nak ubah perenggan
sempadan kawasan pilihan raya, nak cari supaya orang Melayu masuk satu kawasan, orang Cina kawasan lain. Dia percaya konon orang Melayu boleh mudah sogok dengan wang, boleh mudah tipu. Jadi dia nak orang Melayu duduk dalam kawasan lain supaya jangan dicairkan dengan undi orang Cina. Inilah Datuk Seri Najib. Dia pandang orang Melayu ni amat rendah kerana orang Melayu boleh tipu bila-bila. Yang ketiganya, dia sekarang ini akan guna wang yang banyak. Sekarang ini pun dah duk bagi duit, bagi macam-macam hadiah kepada orang supaya nak dapat sokongan. Dia cukup takut kepada parti lawan. Dia tahu kalau parti lawan ini cantum jadi gabungan, maka mereka akan jadi kuat dan boleh kalahkan BN. Sebab itu apabila kita buat permohonan untuk daftar Parti Pakatan Harapan ini sebagai satu gabungan parti-parti pembangkang, sampailah ni dia tak jawab. Tak jawab. Kita terpaksa pergi ke mahkamah tuntut supaya ROS jawab permohonan kita. Bila ROS jawab, dia kata dia tak boleh nak lulus waktu ini kerana ni ada masalah dengan Parti Pribumi Bersatu ini. Dan dia hantar surat kepada Parti Pribumi Bersatu minta macam-macam benda yang kita tak boleh jawab. Ini cara dia nak haramkan Parti Pribumi Bersatu. Jadi kalau Parti Pribumi Bersatu ini diharamkan dan cuma 3 saja parti yang tinggal, maka dianya akan tentukan parti yang 3 ini juga tak dapat bergabung. Mesti bertanding dengan simbol-simbol sendiri, seperti yang berlaku pada pilihan raya yang ke-13. Dia amat takut kita bersatu. Orang kita bersatu, kita tetap akan menang. Tetapi walaupun dia buat macam itu, kita akan guna hanya satu logo saja, satu simbol saja. Bersama-sama kita akan bertanding dalam pilihan raya, dan kita sesama kita tak akan lawan sesama kita. Kita akan letak satu orang calon saja bagi Pakatan Harapan. Dengan itu saya harap rakyat semua akan mengundi Pakatan Harapan yang mempunyai satu simbol saja. Mungkin tidak simbol-simbol yang ada sekarang ini. Mungkin satu daripada partinya akan dipinjam untuk menjadi simbol bagi Pakatan Harapan. Harapan Najib ialah supaya rakyat keliru. Apabila masuk nak undi, kertas undi itu tunjuk macam-macam simbol. Dan mereka mungkin fikir yang biasa kenal ialah simbol dacing dan simbol bulan. Tolak dacing, tolak bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, parti PAS ni, dia masuk bukan dia nak menang, dia kalah. Tetapi dia masuk nak tarik sebahagian daripada undi, daripada didapati oleh Pakatan Harapan. Itulah niatnya. Niatnya tak baik. Dia tahu dia tak boleh menang, tapi dia nak masuk juga. Sebabnya pasal dia ada pakatan dengan UMNO. Dulu dia kata UMNO ni kafir, pasal ada bekerjasama dengan orang kafir. Kalau UMNO ni kafir, dia kerjasama dengan kafir, ikut pentafsiran dia pun jadi kafir dia juga. Inilah bila kita kata ke orang, dia balik kepada kita. Jangan kata kepada orang, esok kamu kena buat juga. Kamu pun biasa kerjasama dengan
DAP. DAP tu kafir lah. Walaupun dia boleh lah ni orang kita, orang Cina boleh bukan cakap bahasa Arab pun boleh dah. Apa nama, billahi taufik wal hidayah apa semua. Tadi kita dengar. Tapi dia bukan Islam. Dia guna perkataan Arab. Perkataan Arab tidak menjadi seseorang itu Islam. Tapi bila PAS nak bekerjasama dengan DAP, dia tak kata kerjasama, dia kata tahaluf siasi. Oh, ini perkataan Arab. Perkataan Arab Islam lah. Dia tak tahu banyak orang Arab Kristian, dia bukan Islam. Orang Melayu saja, kalau tak Islam tak jadi Melayu. Tapi orang Arab ada yang Kristian, ada yang Islam. Jadi hanya menggunakan perkataan dalam bahasa Arab tidak bermakna bahawa perbuatan kamu itu sudah jadi Islam. Kamu bekerjasama dengan DAP, parti kafir, mengikut tafsiran kamu juga, kamu sudah jadi kafir. Lah ni dia kerjasama dengan UMNO, apa dia jadi kepada dia? Dialah kata, bukan kita kata. Saya tak kata. PAS yang kata kalau kerjasama dengan orang kafir, kamu akan jadi kafir. Dan UMNO itu kafir. Lah ni UMNO bagi duit. Duit tu dia halalkan. Dia jadi duit Islam. Kalau dia panggil duit tu apa nama, dinar, dinar Islam lah. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah cara PAS. Dia masuk bukan dengan niat baik nak cari kemenangan. Cuma nak tolong UMNO menang. Nak tolong Najib saja. Tuan-tuan dan puan-puan, niat tak baik. Dalam Islam ini yang penting niat. Bila kita semayang, kita niat, bukan tak? Walaupun kita menghadap tembok, walaupun kita menghadap dinding, kita bukan sembah dinding. Niat kita sembah Allah SWT. Tapi niat PAS ni bukan pasal nak menang, niat nak bagi kemenangan kepada Najib. Inilah tujuan parti PAS, dan mereka akan letak calon untuk membelah bagi orang yang menentang Najib supaya Najib akan dapat kemenangan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali undi dacing ataupun bulan. Undi Pakatan Harapan. Terima kasih kerana tepukan. Saya percaya bahawa tepukan ini bermakna bersetujulah. Jadi walaupun yang duduk jauh sana masih hadir sampai lewat malam ini, saya yakin mereka juga akan sokong Pakatan Harapan. UMNO sudah wafat. Tidak ada UMNO lagi. Pertubuhan tu ada, tapi isi kandungannya tak ada dah. UMNO ditubuh untuk memperjuangkan bangsa, agama dan tanah air. Hari ini UMNO cuma berjuang untuk Najib dan Rosmah. Nak sokong UMNO lagi kah? Saya Presiden UMNO. Saya keluar. Pasal apa saya keluar? Pasal ni bukan UMNO. Saya keluar daripada UMNO pasal ni Najib jadi parti dia sendiri. Dalam akhbar luar negeri kata Najib has stolen. Dia dah curi, bukan saja duit, parti pun dia curi. Jaga baik-baik. Bila berjalan nampak dia pegang poket. Kita tak boleh percaya orang ni. Dia akan curi. Apa yang boleh dia curi, dia akan curi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf kerana tak ada suara malam ni, kerana ada batuk sikit-sikit. Saya minta maaf lah. Tetapi saya harap dengan sedikit penerangan yang saya lakukan ini
tuan-tuan dan puan-puan di Sungai Kurus ini, Tanjung Malim, bukan Sungai Kurus. Alhamdulillah, saya ingat Felda di sini akan sokong. Kita tahulah Felda dulu sokong UMNO. Kita sebabnya dulu UMNO memang berjuang untuk Felda, menubuhkan Felda, memberikan peneroka tempat dan tanah. Tetapi ini bukan UMNO dulu. Ini tak ada lagi UMNO. Ini Parti Najib. Jangan sokong Parti Najib walaupun dia guna lambang UMNO ataupun lambang perikataan ni, Barisan Nasional. Jadi saya fikir setakat itulah saja yang dapat saya perkatakan pada malam ini. Kita orang miskin terpaksa lah minta derma sikit, dan bagi pihak Pakatan Harapan saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana mengulurkan derma kepada kami. Sebenarnya Najib sekat semua punca keuangan kepada kami. Tak ada, kami berjuang kebanyakannya dengan duit sendiri dan duit yang kita kutip pada mesyuarat pada malam ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira.